tolong jaga dia untukku, kerana hidup ini tidak bermakna. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Ini adalah hero kita untuk Cool FM dan juga Cool TV. Diharapkan agar perkongsian-perkongsian di hero kita ini seperti biasa untuk menjadi pengajaran, inspirasi dan juga aspirasi kepada anda semua. Sikit berbeza pada minggu ini, hero kita bawakan seorang frontliners yang baru-baru ini juga berkesempatan untuk berkongsi sebuah kisah berkenaan dengan perjuangan menentang COVID-19. Saya tak perlu berbicara panjang. Elok rasanya kita kenalkan tetamu kita pada kali ini di segmen hero kita, iaitu Dr. Nur Sakinah Kamarul Baharin. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Alhamdulillah. Ya, Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami di hero kita. Kita faham ini mungkin antara waktu yang sukar Doktor untuk bersama kita, tapi saya sangat memuji keikhlasan Doktor dalam berkongsi dengan segala perjalanan ini. Mungkin sebagai permulaannya pada kali ini, Doktor boleh terangkan terlebih dahulu sedikit pengenalan kedatangan Doktor bagi mereka yang mungkin ada sikit lah yang belum kenal Doktor siapa kan, mungkin boleh kenalkan dah berapa lama dalam bidang perubatan dan apa yang Doktor lakukan dalam kehidupan seharian. Silakan. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, guide YSC supaya tak menimbulkan fitnah. Saya Dr. Nur Sakinah binti Kamarul Baharin, seorang doktor perubatan. Clarification, saya bukan pakar. Saya lebih kepada, tapi saya memang lebih kepada bidang perubatan keluarga sekarang. Ya, Doktor, tapi nak tak nak kita kena tanya juga soalan ni dengan pandemik dah setahun COVID-19 ni. Mungkin Doktor juga saya difahamkan yang buat beberapa perkongsian berkaitan dengan COVID-19 juga. Kalau Doktor berkesempatan untuk terangkan juga? I'm not that social media person sebenarnya. Kalau siapa yang memang kawan saya sebelum ni, saya ni tenggelam timbul je. Posting sekali sebulan, senyap. When COVID hits home, saya terpanggil untuk, saya kata, ini sangat sakit. Ini sangat sakit untuk dilalui oleh mana-mana keluarga pun. Walaupun saya waktu tu bertambah sibuk dengan klinik saya masih attend, mak abah kat dalam ward, adik-beradik ada yang positif, kebanyakannya kuarantin. Saya yang ke sana kemari, kata buat swab lah, cari bukan ubat lah. Saya selitkan juga masa untuk saya post dekat saya punya social media berkaitan COVID-19 punya awareness, sebab macam saya kata tadi, tak ada keluarga yang patut lalui apa yang kami lalui. Doktor, dah alam cerita mengenai COVID-19 ni, antara yang menjadi perhatian ramai daripada perkongsian Doktor, ada juga daripada adik-beradik yang lain kan, berkaitan dengan video di mana saat-saat mengambil wuduk bersama dengan arwah abah yang terpampang di beberapa media sosial jugalah. Doktor, kita mungkin nak bercerita mengenai perkara tersebut sebagai peringatan kepada orang lain juga. Tapi kalau sebelum tu, kalau sebagai permulaan, kalau Doktor boleh imbas kembali momen-momen macam mana sebenarnya keluarga Doktor, satu keluarga ni disahkan ada COVID-19, apa simptomnya dan di mana puncanya, kalau Doktor boleh kongsikan bersama dengan kami juga. Okay, macam mana start ya? Last jumpa mak abah, we all ni a very close family. Duduk almost dekat-dekat and then selalu gather. Cuma bila COVID-19 ni, PKP and what not, benda tu jadi terhad. Cuma terakhirnya kami berjumpa masa birthday saya, 27 hari bulan 4. Dan waktu tu last ada tangkap gambar dengan abah semua. Lepas tu memang tak ada jumpa. One is because memang saya always busy. Adik-adik lain selalu buka puasa kat rumah mak semua sebelum tu dan selepas tu. Cuma saya salah satunya sebab kita akan selalu balik pada klinik. So tak mungkinlah daripada kerja terus saya nak singgah rumah mak abah, sebab saya tak nak jadi penyebab dan saya tak nak bawa penyebab, sebab saya kena jaga patient saya dan saya kena jaga mak abah dan parent saya. Bermula daripada COVID-19 punya pandemik, daripada awal memang saya dah stop peluk dan salam, melainkan saya baru lepas swab. Saya memang beberapa kali swab sebab jumpa patient tu positif, so saya kata swab, okay aku negatif hari ni, okay aku baru just swab itu, okay boleh salam mak abah, boleh peluk mak abah, InsyaAllah I don't bring anything, which is very sangat-sangat jarang. And then cut the story short, 2 minggu selepas tu, saya hari Jumaat saya pergi ke rumah mak abah, bawa blouse yang saya belikan untuk mak, sebab mak ada request nak blouse. Masa tu dah nak raya hari Khamis minggu depannya.
Saya pergi, memang nak bagi yang tu lah. And then saya bawa slipper untuk Abah. Sebab Abah selalu pergi surau. Jadi Abah selalu ambil wuduk kan. Jadi kita tahu Abah punya slipper memang cepat haus. Jadi saya bawa sandal untuk Abah. Saya selalu beli barang untuk mak. Nak beli barang untuk Abah payah sikit sebab lelaki. So macam selalunya nak beli apa. But I always try untuk ada juga so that dia tak rasa left out. Walaupun Abah bukan orang macam tu. Abah mungkin tak rasa apa orang lain je dapat, aku tak dapat. He's not like that. Tapi kita yang rasa macam alamak, nanti Abah tak rasa aku sayang dia macam tu. So saya bawa, and then dalam master bedroom mak tu, saya di muara pintu, Abah di ujung bilik, di kerusi kesayangan dia, recliner chair. Abah ni besar kan, jadi dia suka tidur sundown ni recliner chair. Memang berselubung dengan ni. Abah bukan orang yang senang batuk sesemua, demam, sikit-sikit down, tak ada. Walaupun dia ada kencing manis dan darah tinggi, last tu saya sedang kontrol dia punya dia tak ada darah tinggi, kencing manis dan obese. Kencing manis dengan baik waktu tu, gula 6-7 saja. So kita tahu waktu tu dia sihat. Cuma saya fikir mungkin bulan puasa lah, akan bangun sahur, kurang rehat. Abah pun cakap, Abah sakit-sakit urat ni, Abah demam urat kot, 2 malam Abah tak tidur. He was saying like that lah. And then memang saya tak peluk, tak salah apalah waktu tu. Lepas tu Abah sebut pula sakit tekak. Sakit tekak, okay, right. Tapi tak dengar batuk apa semua, tak ada. And then dalam 5 minutes lepas tu Abah dah tutup mata dah. Dan saya memang dah nak pergi dah. Dalam hati waktu tu macam dah, Abah tak sihat ni, macam nak kena swab. Tapi saya tak nak offend mak Abah. Jadi saya tak cakap, saya senyap je. Lepas tu bila mak cakap, bila saya dah nak keluar bilik, saya dah keluar bilik dah, mak cakap, Abah ni panas ni, saya nak keluar bilik sebab saya nak solat asar dan saya nak balik rumah. Abah ni panas ni. Saya terus klik, demam, sakit tekak, sakit badan, it's COVID until proven otherwise. Macam mana saya handle that kind of case dekat klinik, macam tu jugalah saya kena handle benda ni. Kita tak boleh rasa itu mak abah kita, tak mungkin diorang kena. So jadi saya terus pakai mask, pegang Abah memang panas. Saya terus ke klinik branch kami yang berdekatan, Situangsa. Klinik saya di Minawati, tapi kami ada branch lain di Situangsa. Saya dapatkan kit test RTK dan PCR. RTK ni yang terus siap. Jadi saya ambil swab. Masa tu saya masuk balik bilik tu, mak dah tidur dekat atas katil. They were having a nap sebelum asar. And then saya pergi dekat Abah pun tengah tidur. Saya memang dah pakai PPE. Saya kejut Abah. Saya tak cakap sebelum tu saya nak swab. Saya kata maybe nak kena swab kot. Tapi saya kejut Abah, minta maaf Abah, no swab Abah sikit je. Saja je lah, kita just be sure. Dalam waktu tu saya fikir rumah tu banyak anak-anak saudara, anak-anak abang, sebab abang pergi kerja tinggal anak kat situ. Rumah ni banyak budak. Jadi nak be sure je lah. Jadi saya swab. Tak sempat, saya dah test tu dekat, dia test kit tu dia macam test pregnancy test. Okay, so kita dah swab tu, kita masuk dalam solution dia, kita titik. Saya tak sempat habiskan perkataan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan unit negatif, terus naik positif. Secepat tu. Bila secepat tu kita tahu virus COVID-19 dalam badan Abah waktu tu sangat tinggi. Itu dia punya observationnya, dan itu adalah hari pertama Abah ada simptom. Hari pertama Abah ada simptom, dan Alhamdulillah rezeki Abah saya dapat detect awal. Dan dapat manage awal. Waktu tu kira basically okay lah kan, demam, sakit tekak tu. Tapi waktu tu saya punya jantung dah macam blok. Allahu Akbar. Saya swab semua orang. Saya buat RTK juga semua orang. Maksudnya semua orang terpaksa 2 kali lah. Sebab saya nak tahu there and then siapa yang positif lagi ni. Sebab bila hantar lab kan kita perlukan beberapa jam. Alhamdulillah waktu tu semua RTK negatif. PCR send to the lab. But esoknya dapat tahu result lab mak positif. Sebab waktu saya swab mak tak ada simptom. Jadi orang yang tak ada simptom RTK kebanyakan masanya akan negatif. Kebanyakan masanya akan negatif. So itu antara yang orang perlu faham. Oh, aku buat RTK negatif. Oh, dah tak apa lah, aku negatif. Padahal dia close contact. And then dia tak sambung kuarantin dia yang 10 hari tu. Di sinilah dia akan start infect orang tanpa dia sedar. Sebab sebelum you start symptom, 2-3 hari sebelum you start symptom, you dah infectious. You dah boleh jangkitkan orang. Jadi yang ni orang kena faham juga. Memang saya ada buat satu video spesifik untuk timeline self-quarantine ni saja. Sebab
Itu paling penting nak putuskan derantaian. And then bila dah macam tu, okay, everybody 10 hari quarantine and I need to swab you again day 5 or day 8. Kena. Sebab diorang ada last contact dengan mak. Waktu yang abah positif tu, mak. And then saya macam itulah berulang-ulang sampai saya rasa dekat 2 minggu lebih saya keep on swab yang ni, kuarantinkan yang ni, susun yang ni, nak kuarantin kat mana, yang negatif ni kuarantin mana, positif ni kuarantin mana. Sebab kita orang ramai. Otherwise mak abah kami admitkan ke hospital swasta pada hari Ahad. Alhamdulillah direzekikan untuk bagi persinggahan terakhir dekat mak abah. Hospital swasta untuk dia all duduk berdua, 2 bedded punya bilik untuk diorang honeymoon 2 minggu terakhir itulah. So Alhamdulillah inilah antaranya kenapa kita perlu strive hard dekat dunia supaya kita boleh selesakan mak abah kita. Kalaulah saya ni macam makan gaji cukup, confirm memang mak abah saya masuk hospital government lah, and video wuduk tu memang confirm you all takkan ternampak lah. Memang saya tak ada siapa nak layan saya nak pergi bagi ambil wuduk kat abah saya punya lah, sebab dia all sibuk kan. Terima kasih sebab kita pun baru mendengar lah kisah di sebalik perjalanan satu keluarga ni. Sebab saya pun terkejut doktor pakai PPE balik ke rumah lah maksudnya untuk swab sewaktu yang pertama kali tu. Okey, bila dah dimasukkan ke hospital dan tulang juga viral video tersebut, difahamkan yang mengambil video tu adalah emak kan, ibunya, tanpa di plan, tanpa disengajakan pun, mungkin hanya sekadar memori sahaja. Mungkin sebagai seorang anak, doktor memakai 2 topi ni, frontliners dan juga anak, menjaga ibu dan ayah sendiri, diberi kesempatan. Saya tertarik doktor cakap ini peluang untuk mereka honeymoon juga. Bagaimana sebenarnya keadaan menjaga ibu dan ayah ketika COVID-19 ni, dan juga momen-momen sebelum mengambil keputusan meyakinkan ayah untuk masuk ICU tu doktor, kalau boleh berkongsi? It was hard. Saya tak tahu. Allahu Akbar, memang Allah tu memang baik sangat. Saya tak tahu macam mana dia diprogramkan saya ni untuk boleh buat apa yang saya buat. Saya walaupun saya rasa macam biasa-biasa je, tapi kalau saya step back and saya tengok, Allah, klinik aku buat lagi, adik-beradik aku jaga lagi, mak abah aku kena fikir lagi, sebab decision making saya kena buat hari-hari tu sampai saya rasa patut aku jadi macam Steve Jobs lah, pakai baju hitam je hari-hari, sebab I'm so tired of buat keputusan. And adik-beradik akan kata, okay no awak decide lah, okay no awak decide lah. Dia mental exhaustion tu, decision making tu sangat exhausting. Jadi saya macam okay, kita bagi mak abah masuk ward waktu tu sebab mak dah takut sangat dia kena panggil kat pusat kuarantin. So waktu tu dia tak ada simptom kan, jadi mak tak boleh ni, mak sakit kaki, tolonglah macam mana kan. So kita okay, since abah ada simptom, put him in a hospital supaya ada orang boleh observe. In case na'udzubillah they get worse, ada orang boleh tengok. Because I know saya tak mungkin boleh. So kita kena tahu kita punya limit. Saya fikir tak mungkin saya boleh, macam mana saya nak bagi oksigen ke apa dekat rumah. Saya nak kena jaga adik-beradik yang lain lagi ni. So kita kita buat keputusan and dapat rezeki, dapat masuk. Okay, satu settle. So sementara tu itulah mak abah kata always tolonglah tengok adik-adik, tolonglah tengok adik-adik, minta maaf lah awak penat, tapi tolonglah tengok adik-adik. Tapi saya kata tak apa, I'm okay. Asalkan semua orang okay, I'm okay. And then bila dah tu adik-beradik okey. So diorang cuak je lebih, bukan cuak lah, mestilah terkejut lah, traumatized. Macam mana kita ni semua dah berantai ni kan. Yes, yang adik-beradik alhamdulillah stable. So mak abah je, mak abah dekat dalam ward. Abah seingat saya hari kedua admit, abah dah start oksigen dah. Tapi oksigen yang rendah dulu. Mak nampak lagi teruk pada abah. Sebab demam dia all ni, boleh bayangkan macam mana abah saya tahan. Demam tinggi dia orang 39-40. Lebih daripada seminggu. Lama. Macam kita demam sekejap satu hari pun dah melepit bersulubung kan. This is seminggu lebih. Makan ubat pun tak turun. So macam mana dua insan ni yang dah berumur 60 dan almost 63 tahun ni tahan that kind of heat. Jadi waktu tu memang kita orang lebih risau kat mak lah, sebab mak pun tak biasa sakit. Jadi bila dia demam tu memang kita nampak dia memang down habis lah. Abah masih lagi tanya we all, masih lagi ber-WhatsApp, masih always check on us.
Tapi lepas tu oksigen start tu perlu yang tinggi sikit lagi. Daripada 3 liter jadi 8 liter. And then 16 hari bulan tak silap saya, dia dah start on high flow mask. High flow mask. Dan waktu ni, hari ke-8-10 ni, apa yang jadi pada Abah adalah cytokine release syndrome, CRS. Yang waktu ni lah yang sebenarnya kita akan tengok orang akan jadi sangat kritikal dan teruk perlu oksigen benda semua time ni lah. Sebab kalau nak cerita CRS tu apa panjang lah. Tapi waktu ni lah dia akan jadi macam tu dan dia akan sepatutnya sampai satu peak. Lepas peak tu nanti okay, semua orang akan sihat balik hari ke-10, hari ke-14. Itu yang kami harapkan. Itu yang saya harapkan dengan Dr. Roslan. Saya memang in contact dengan dia hari-hari, bincangkan what we should do, how he is, macam mana treatment dia pada respon daripada treatment. So dia orang x-ray Abah sampai 2 kali, tak nampak apa-apa kat x-ray. Lepas tu sampai buat CT scan sebab tak faham kenapa clinically Abah macam makin teruk tapi tak nampak. Jadi bila buat CT scan baru nampak changes dekat lung Abah. Memang dah ada changes yang sebab COVID lah. So okay, saya kata okay, bila cakap pasal CRS, okay, this will just be a phase, he will get through this. So saya memang mendetuk kat diri sendiri. Cumanya yang saya tak selalu discuss adalah sebagai seorang doktor, saya nampak 2 jalan. Macam mana dia boleh pergi? He survived this or the other way around. Saya dah boleh nampak the worst possible outcome daripada kejadian tu. Tapi saya memang tak bincangkan dengan adik-adik, saya tak bincangkan dengan mak sebab saya tak nak dia orang worry tanpa macam unnecessarily lah. Sebab saya nak semua orang on high spirit. Macam mana mak abah on high spirit, saya pun nak dia orang high spirit. Saya ada message adik-beradik saya hari apa Saya kata kalau if you have anything yang your what ifs ataupun apa-apa yang you rasa yang selama ni you nak cakap kat Abah tapi you tak cakap sebab segan ke apa ke kan, say it now. Waktu tu saya rasa 4-5 hari sebelum Abah pergilah, saya memang dah rasa tapi kita tak nak layan sangat sebab kita nak be optimistic about it. Waktu yang sama juga saya rasa Abah pun dah mula rasa sebab semalam baru kami bincangkan dia ada kontak dengan orang yang sanitize rumah yang juga saudara. Bila ditanya khabar dah okey ke, dah keluar ke, Abah kata belum lagi, ayah Yen ada komplikasi sikit kat paru-paru. Bawang jetih mungkin 4-5 hari. Abah punya kiraan tu almost tepat. Waktu tu 16 hari bulan message tu. So 5 hari 22 hari bulan Abah pergilah. So kira Allah ni baik. Dia bagi kita hint sebenarnya. Dia bagi kita hint. Cuma kita ni sensitif enough untuk merasainya dan ambil tindakan daripadanya atau tak. Itu je. So you need to be sensitive of your surrounding, inner surrounding and outer surrounding, so you tak miss out baiknya Allah punya hints ni. So follow the SOP so that you can break the chain. Sampai bila nak SOP? Go register for the vaccines. Go register for the vaccines. Yesterday, Kelantan had 10,000 backing out of the vaccine registered already. Frontliners dah tolong bagi the best. KKM dah try to give the best, but you are not giving the best from your side. And what can we do? And you keep on yang complaining sampai bila nak SOP ni, sampai bila nak PKP ni, but you're not helping yourself.